Aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk hidup sekadar berfoya-foya. Aku cari mana dia Al-Ghazali. Aku cari mana dia Al-Syafi'i. Bongkar rahsia kitab suci. Cari pedoman. Bongkar rahsia sunnah Nabi. Cari panduan. Aku hidup kerana dia Rabbi. Dialah teman. Dialah wali. Dia mencukupi. Aku hidup berarti menikmati damai abadi. Dia ingin mendengar, dia nak tahu bahasanya kalau tak berlaku mereka Pertigaan 1 Ogos 1957, menurut Syekh Ahmad Fahim, pandanglah kemerdekaan itu satu rahmat yang dianugerahi oleh Tuhan untuk bangsa kita. Perjuangan menuntut kemerdekaan bukanlah satu perjalanan yang mudah dan indah. Kemerdekaan bukan bercerita tentang indahnya sinar mentari menerangi watan. Kisah ini jauh merungkai ribuan batu cubaan dan usaha yang mendalam. Tidak semuanya akan bercakap tentang kegembiraan apabila gendang kemerdekaan berpalu. Pasti ada liku-liku juang yang bercerita dan meninggalkan kesan buat kita, anak-anak legasi merdeka. Apa yang kita nikmati hari ini adalah sebuah cerita dan perjalanan yang cukup panjang. Antara kisah perjuangan di barisan hadapan, juga ditabir kisah perjuangan sinar kemerdekaan. Jauh hari ini yang melembar harapan, dan jauh hari inilah yang mencatat tarikh keramat sebuah kemerdekaan. Dan dialah Syekh Abdullah Fahim. Beliau adalah tokoh ulama dan pendidik yang gigih menabur jasa yang besar terhadap perkembangan Islam di negara kita. Ketokohan yang beliau pamerkan begitu membuktikan bahawa peranan ulama dan Islam merupakan isi penting dalam nilai kemerdekaan tanah Melayu ketika itu. Seringkali kemerdekaan ditafsirkan dengan pemahaman nasionalisme semata-mata. Namun, melihat dari sudut pandang Islam merupakan satu perkara yang cukup penting dan bermakna. Bagi pengkaji kefahaman Islam ini, sisi merdeka harus dilihat dengan lebih jelas agar masyarakat Malaysia, khususnya orang Melayu, dapat memahami erti kemerdekaan yang sebenar. Sudah lama Islam memainkan peranan dalam kemerdekaan negara ini. Cuma melihatnya perlukan sebuah pemahaman yang benar-benar utuh agar merdeka lebih difahami. Saya kira semangat untuk menentang penjajahan dan juga semangat untuk menuntut kemerdekaan itu, dia datang selari dengan kefahaman Islam yang dibawa oleh para ulama dan juga ahli-ahli agama tersebut. Islam menentang penindasan misalnya. Islam menentang kezaliman. Oleh kerana itu,
dalam keadaan masyarakat Melayu, Islam dan juga masyarakat secara umumnya berada di bawah penjajahan yang begitu lama. Jadi semangat untuk mengangkat martabat manusia untuk menjadi insan yang bebas, merdeka seperti mana yang diajar oleh agama, itulah yang menjadi pencetus kepada semangat untuk menuntut kemerdekaan dan juga menentang penjajahan. Agama ini dia punya peranan lebih kuat lagi kerana dia menjadi dasar, dia pergi kepada dasar, kepada permasalahan, iaitu untuk mengangkat martabat manusia itu kepada nilai-nilai yang sebenar manusiawi itu, nilai-nilai manusiawi yang sebenar. Kalau manusia itu mulia, maka mulianya itu mesti datang dengan kebebasan. Kalau manusia itu ada maruah, maruah itu datang mesti dengan hak-hak yang tertentu. Pemahaman merdeka dan Islam terus harus jelas dirungkai dengan jelas agar semangat patriotik disulami dengan iman dan takwa. Panduan dan pedoman selari yang tidak akan lari. Tahun-tahun menuju kemerdekaan merupakan satu tempoh yang amat sukar dan penuh cabaran. Apa sahaja akan dilakukan demi sebuah harga kebebasan yang sudah lama terjajah. Peranan nasionalis Melayu ketika itu benar-benar berada di kemuncaknya, mahu menggapai sebuah tanah air yang merdeka. Begitu juga dengan perjuangan para ulama di tanah Melayu ketika itu. Suara dari sisi dinding madrasah seolah-olah turut berbunyi mahu merdeka bersama. Perjuangan Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong serta barisan ulama terdahulu telah melahirkan pemimpin-pemimpin madrasah yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Dan dari kelangsungan inilah seorang ulama hadir mewarnai jiwa perjuangan kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh yang kita kenali, misalnya Syekh Abdullah Fahim yang juga terlibat secara langsung dengan siasat, dengan politik, dan dia dikonsult, dia dirujuk secara aktif oleh pemimpin-pemimpin negara sebelum merdeka seperti Tun Abdul Rahman, Datuk On dan lain-lain lagi. Kita ada nama-nama yang mungkin lebih awal seperti Tok Janggut di Kelantan, Tok Kenali misalnya, seorang ulama yang mengajar dan juga mencetuskan pandangan-pandangan yang penting yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan. Perjalanan ulama yang terlibat dalam kemerdekaan ini telah dikaji oleh ilmuwan ini. Kesedaran perlu ada untuk disampaikan kepada generasi yang ada kini bahawa peranan ulama bukanlah peranan biasa dalam menuntut perjuangan kemerdekaan ini. Malahan cerita perjuangan mereka harus dicatat dan diberi perhatian setaraf dengan kisah nasionalis yang lain. Kerana mereka bahagian penting dalam sejarah negara. Katanya daripada ibu dia adalah berasal daripada Maghribi, Morocco. Satu kita kata turunan daripada sana lah. Tapi ayah kepada nama sebenar ialah Abdullah Haji Ibrahim. Bukan Fahim itu panggilan orang utara. Dia orang utara, dia suka memendekkan panggilan. Jadi ayahnya bernama Haji Ibrahim bin Haji Tahir. Dan dia sendiri lahir di kampung Syam Ali, Mekah Mukarramah. Maknanya sewaktu maknya mengandungkan dia berada di Mekah. Dilahirkan di Mekah. Oleh demikian sudah pastilah kita kata orang lahir di sana, dibesarkan ke sana. Penguasaan bahasa Arab ni tinggi. Setiap titik perjalanan ulama ini dalam kembara kemerdekaan begitu memberikan semangat buat penduduk tanah Melayu ketika itu, terutamanya para ilmuwan dan anak muda Melayu. Dengan pribadi yang indah dan kesarjanaan ilmu yang tinggi,
tiada siapa yang tidak mahu berjuang bersama-sama beliau. Jadi seorang guru yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang belajar, kemudian dia juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang ilmunya, dan beliau juga merupakan salah seorang, kita kata, pejuang-pejuang kemerdekaan yang mengambil pendekatan politik. Sebab saya melihat seangkatan dengan dia ini adalah orang-orang yang hebat belaka. Termasuklah kita sebut sebagai Tok Kenali yang umurnya 122 tahun itu. Itu juga seangkatan dengannya. Mereka menghabiskan masa yang banyak untuk mendalami ilmu-ilmu, untuk akhirnya menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka benar-benar faham tentang konsep insan yang sebenar, konsep kemerdekaan, konsep kemuliaan, yang semua itu menjadi pembakar semangat kepada masyarakat untuk akhirnya bangun menentang penjajahan dan juga untuk memerdekakan tanah air. Ramai yang bersoal-soal mengapa ulama bangkit dari pondok dan madrasah ketika itu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kerana perjuangan kemerdekaan ketika itu merupakan satu tuntutan yang begitu penting dalam Islam. Dan dalam masa yang sama, keilmuan juga merupakan perisai yang penting dalam gempur merdeka. Bila saya cakap dengan dia kata, hang tahu tak apa tuan? Kita ni, kata dia, kalau Allah menghendaki kita naik, bersatulah sekalian alam ni. Mengenali susu ulama ini sememangnya begitu mengagumkan. Ketinggian ilmu dan keluhuran budi yang ada pada diri beliau menjadikan Syekh Abdullah Fahim menjadi salah seorang ulama yang disegani. Malahan pengalamannya menimba ilmu di bumi Haramain menjadikan beliau seorang yang benar-benar alim. Gurunya ini 42 orang, begitu ramai. Semua guru yang masa itu di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram itu, dia belajar. Dan semua guru di Masjid Nabawi di Madinah pun juga belajar. Jadi terkenallah, dan alhamdulillah kebanyakan guru yang dia pelajari ini adalah guru di mazhab Syafi'i. Kalau orang pernah pergi Mekah dan satu ketika itu di masa yang lampau, orang tahu di Masjidil Haram dan Madinah ini ada yang Hanafinya, Malikinya dan sebagainya. Tapi beliau mengikut guru yang mazhab Syafi'i. Latar belakang ilmuwan besar biasanya dia ada hubungan dengan demikian. Bukan hanya keturunannya saja, tetapi latar belakang kepada guru-guru yang dia belajar juga hebat. Tidak lama di sana, tekad beliau untuk pulang semula dan menabur bakti kepada anak watan diteruskan dengan penuh gigih. Beliau pulang ke Tanah Melayu pada tahun 1916. Langkah pertama ketika pulang dari sana adalah menubuhkan sebuah madrasah yang diasaskan sendiri oleh beliau di Kepala Batas, Pulau Pinang. Madrasah ini diberi nama Daeratul Ma'arif Al-Watani yang membawa maksud daerah para bijaksana tempatan. Sehingga hari ini madrasah ini masih lagi wujud dan terus menabur budi kepada masyarakat setempat. Bagi Haji Hasim bin Saleh, pengetua ke-9 madrasah ini, perjuangan Syekh Abdullah Fahim harus diteruskan tanpa mengenal rasa jemu dan lelah. Syekh Abdullah Fahim merupakan seorang ulama Nusantara. Dia alim dalam bidang agama, sastra Arab dan falak. Dalam pengajaran beliau di sekolah ini, dia memperkenalkan pelajaran falak, pelajaran agama, terutamanya tafsir, digunakan kitab yang lain. Kitab hadis pula digunakan kitab Bukhari dan Muslim. Selain itu,
pelajaran-pelajaran yang baru seperti co-curriculum, ya, seperti kawat, permainan dan sebagainya. Selain itu, beliau juga memperkenalkan dua sistem, iaitu sistem Nazami, pelajaran-pelajaran yang diajar dalam bilik darjah, dan lagi satu sistem umumi yang diajarkan secara beramai-ramai di masjid. Di madrasah inilah pada mulanya beliau berkhidmat dan memberi jasa kepada masyarakat ketika itu. Jika dilihat pada waktu dan ketika itu, madrasah begitu memainkan peranan yang penting dalam membina masyarakat Melayu di sekitar Kepala Batas. Bukan sekadar madrasah, ia menjadi pusat rujukan utama masyarakat setempat dalam dakwah dan kehidupan sosial. Lepas daripada itulah dia balik ke Kepala Batas. Lepas itu barulah dia bina Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah ini, ataupun dalam bahasa Melayunya daerah. Jadi madrasah sekolah daerah bijaksana kebangsaan kalau bahasa Melayu lah. Maknanya nama yang dipilih yang itu pun nampaknya merupakan kita kata satu nama yang diberikan itu, walaupun nampaknya macam madrasah itu bertaraf level kebangsaan dan antarabangsa, sebab latar belakang beliau itu yang belajar di tempat yang demikian menyebabkan nama sekolah itu pun menunjukkan bahawa satu peringkat yang cukup hebat. Alhamdulillah, sehingga hari ini peranan Dairatul Ma'arif begitu terserlah dalam kalangan masyarakat setempat. Atas kesungguhan ilmu yang ada pada dirinya dan apabila namanya mula dikenali dengan kepakaran yang ada, membuatkan nama Syekh Abdullah cukup terkenal di tanah Melayu. Pada tahun 1932, almarhum telah dipanggil oleh Sultan Perak ketika itu, Sultan Iskandar Shah, Raja Bendahara Alang Iskandar, untuk menjadi mudir di salah sebuah madrasah di Kuala Kangsar. Berbekalkan semangat yang ada ketika itu, beliau telah menyumbangkan sepenuh raga untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak didik beliau di Kuala Kangsar. Madrasah Idrisiyah. Bagi mudir madrasah ini, sumbangan yang diberikan oleh Syekh Abdullah telah memberikan satu sudut pandang baru terhadap pendidikan moden Islam ketika itu. Jalan perjuangan beliau tidak pernah putus dalam memberi bakti yang luhur kepada anak watan. Waktu demi waktu yang berlalu tidak pernah lekang dari perjuangan ini. Perjuangan yang tidak dipandang enteng. Syekh Abdullah Fahim ialah seorang yang mendapat pendidikan di Mekah Mukarramah, dan dia telah berguru daripada lebih 40 orang guru di Mekah. Jadi bila dipanggil oleh almarhum Sultan Iskandar sebagai mudir di Madrasah Idrisiyah, Allahyarham Syekh Abdullah Fahim ini telah memulakan sesi pendidikan berteraskan kaedah di Mekah di Madrasah Idrisiyah. So itu kaedah yang digunakan di Madrasah Idrisiyah pada waktu itu, yang juga dikenali sebagai pendidikan moden di negeri Perak pada zaman itu. Jadi oleh sebab itu pendidikan-pendidikan yang dibuat di Madrasah Idrisiyah ini telah menjadi minat pada pelajar pada waktu itu, dan ramai ulama, ramai orang yang berkemahiran dari segi ilmu agama ini telah lahir di Madrasah Idrisiyah. Banyak perubahan yang telah dibawa sehingga Madrasah Idrisiyah menjadi sebuah institusi yang sangat berwibawa. Hasil ketekunan beliau akhirnya berjaya melahirkan banyak ilmuwan agama dari didikan Madrasah Idrisiyah. Difahamkan beliau merupakan seorang guru agama yang sangat tenang dan tidak garang, namun mempunyai prinsip yang cukup tegas. Malahan begitu disegani oleh segenap lapisan masyarakat. Dia adalah seorang yang tegas dalam kelas pengajarannya,
Bermakna guru berhadapan dengan murid, murid perlu taat kepada guru di dalam kelas. Satu. Yang kedua ialah kaedah pengajaran di luar kelas. Itu secara informal. Antaranya ialah perkara yang mesti dijaga oleh setiap pelajar pada waktu itu ialah solat. Jadi ke mana sahaja pelajar ni nak pergi, apa sahaja perkara yang nak dibuat oleh pelajar ini, perkara paling penting ialah mesti solat. Orang yang sangat mulia, ada karamahnya. Ya. Seorang yang ilmunya sangat tinggi, orang yang sangat berpegang teguh kepada ilmu yang diajarkan. Sehingga hari ini, kenangan bersama beliau masih lagi tersimpan rapi melalui pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakat tempatan yang berada di sana. Bagi kedua-dua generasi awal Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar ini, banyak peristiwa dan kenangan yang tidak dapat mereka lupakan sepanjang bersama-sama Syekh Abdullah Fahim. Walaupun pada masa itu mereka masih kecil, namun ingatan mereka terhadap ulama ini benar-benar kuat dan penuh kisah. Jadi saya ingat sangat sampai sekarang ni kata-kata dia tu. Masih kita dengar suara dia. Dia kata, mai dekat tuan. Mai. Dekat lagi. Dekat lagi. Bila dekat tu dia tanya, hang nama apa? Tanya nama. Walaupun boleh katakan masa saya peringkat kanak-kanak, tapi soalan yang dia tak lepas mulutnya, hang dah semayang? Jangan tipu. Dia tahu. Bila dia tanya saya nama, dah semayang? Kalau belum cakap belum tuan, tak apa, tak apa. Mai dekat sikit dengan tuan ni, mai dekat sikit sampai kami bertemu lutut. Kita dah rapat ni. Dia ni biasanya pakai baju singlet yang bertangan. Kemudian dia pakai kain pelekat, tapi dia sebelah dalam dia pakai seluar, tapi seluar tak nampak. Pakai kain pelekat, pakai tali pinggang, itulah. Dia mengajar pun kadang-kadang pakai itu. Kadang-kadang dia pakai kot, ada gambar dia tak. Kot kain kaki, kain kelabu. Garang tidak garang sangat, tapi orang hormat dia. Pasal dia alim tu. Dia tak ada kelamang. Orang hormat dia. Tak ada garang sangat, dia tamu. Kalau kita ada semayang pun dia tahu. Dia kata ambil. Mungkin inilah sahaja cebisan kenangan yang masih mereka ingati untuk disampaikan pada generasi hari ini. Biar sejarah sahaja terus bercerita tentang kenangan penuh makna ini. Apa yang pasti, inilah bukti kukuh betapa bersungguhnya susuk ulama ini ketika watan memerlukan khidmatnya. Mungkin ada yang menimbulkan persoalan bagaimana semangat kemerdekaan benar-benar menyuntik masyarakat Melayu ketika itu, khususnya golongan agamawan untuk turut serta dalam perjuangan membebaskan tanah air ini. Namun jawapannya ada pada hasil pengalaman kembara ilmu Syekh Abdullah Fahim sendiri untuk meniupkan semangat kemerdekaan kepada orang Melayu ketika itu. Sebenarnya peranan untuk mencetuskan semangat kemerdekaan dan anti penjajah ini dilakukan oleh ulama-ulama di Mekah. Ulama-ulama Melayu dan juga ulama-ulama Indonesia. Dan ulama Fatani pada ketika itu. Dan semuanya itu dalam alam Melayu kan yang dijajah. Dan antara yang dikaji oleh Snok Agronj ini ialah ulama-ulama, antaranya ialah Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama yang menulis banyak kitab-kitab Jawi yang terkenal. Dan beliau ini cukup aktif di Mekah ketika mengajar, mencetuskan semangat anti penjajah dan semangat untuk memerdekakan tanah air kepada para hujaj, para jemaah-jemaah haji yang datang. Dan akhirnya mereka ini pulang dengan semangat yang kuat untuk
memerdekakan negara mereka dan mengeluarkan penjajah daripada tanah air. Jadi itu satu strategi sebenarnya yang dipakai oleh ulama-ulama kita dahulu. Mungkin kalau mereka buat di tanah air, mereka akan ditangkap oleh British, oleh penjajah. Tetapi mereka gunakan peluang berada di Mekah, kerana Mekah itu satu, tidak boleh dimasuki oleh orang bukan Islam. Yang keduanya, ia merupakan pusat pendidikan yang amat penting ketika pra penjajahan dahulu. Hasil dari semangat inilah membuatkan semangat juang terus bergerak jauh dari dinding madrasah di tanah Melayu ketika itu. Tidak hairanlah pada masa itu, suara-suara kemerdekaan juga bergema jauh dari seluruh pelosok tanah Melayu. Dan barisan ulama lah yang terus memimpin perjuangan ini sehingga ke akhirnya. Mereka yang tidak pernah kenal erti kalah dalam juangnya. Sumbangan Syekh Abdullah Fahim kepada tanah air begitu banyak, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik. Setelah meninggalkan Bukit Candan, beliau kembali ke Kepala Batas dan menguruskan Madrasah Daeratul Ma'arif. Walau bagaimanapun, beliau hanya berkhidmat sebagai penaung, manakala anaknya, Tuan Haji Ahmad Badawi, sebagai mudir ketika itu. Namun sumbangan beliau terhadap keilmuan falak menjadi salah satu perkara yang sangat rapat dengan kemerdekaan itu sendiri. Kepakaran dalam bidang falak menjadikan beliau sangat dihormati dan menjadi pakar rujuk penting penentuan tarikh kemerdekaan negara. Seorang yang ulama dalam pelbagai bidang. Sebab itu dia dikenali dengan nama Fahim. Orang yang sangat faham kepada pelbagai ilmu. Tapi perkhususan Allahyarham adalah dalam bidang falak, ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi ilmu ini adalah satu ilmu yang sangat dibanggakan sehingga sekarang. So, sumbangan yang paling besar oleh Syekh Abdul Fahim ialah dalam mengadakan takwim ataupun jadual sembahyang dalam tahun ini, dan jadual itu boleh pakai sehingga hari kiamat. Sebab asas yang dia letak, dia kata alam ini mengikuti sunatullah. Maknanya untuk orang biasa, alam ini ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi apabila kita memahami peraturan alam ini, bagaimana pergerakan matahari, bulan dan bumi mengelilingi matahari, maka kita dapat mengetahui tentang masuk-masuknya waktu sembahyang. Bagi peminat sejarah kemerdekaan yang mengkagumi kepimpinan Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, kisah Syekh Abdullah Fahim benar-benar menyentuh jiwa patriotik beliau. Dia tahu bahawa pentingnya peranan dan kerjasama ulama dan umara dalam jalan perjuangan menuju kemerdekaan ini. Perlu seiring dan berpadu jiwa. Daripada tokoh sejarawan dan tokoh-tokoh yang terdahulu, memang Syekh Abdul Fahim ni adalah pakar kepada ilmu falak tanah air, dan juga beliau pendapat beliau selalu digunakanlah untuk apa-apa perkara yang penting seperti menentukan tarikh kemerdekaan negara. Kerana kepakaran beliau tu dalam ilmu falaknya diakui sendiri oleh ulama-ulama Nusantara waktu itu. Tunku Abdul Rahman sendiri memang dia committed dengan dalam bidang agama, dan apa-apa perkara beliau akan meminta nasihatlah daripada penasihat agama yang berada di dalam UMNO waktu itu. Jadi datuk saya tu ada perasaan hormat dan sayang kepada Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku Abdul Rahman pula, kalau dia duduk kalau di Kuala Lumpur, bila dia balik ke Kedah, dia akan berhenti di Kepala Batas. Lepas tu bila dia dah ada di Kedah, bulim ke mana apa, buat apa sebabnya dia ada. Lepas tu bila dia nak balik pergi ke Kuala Lumpur, dia berhenti di Kepala Batas. Jadi hubungan dia dengan datuk saya tu
Tunku Irad. Sebelum almarhum Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj mengetuai rombongan ke London untuk berunding tentang tuntutan kemerdekaan dengan kerajaan Inggeris pada 1 Januari 1956, Tunku telah meminta nasihat daripada Syekh Abdullah Fahim yang menjadi mufti kerajaan negeri Pulau Pinang ketika itu untuk meminta firasat agar satu tarikh yang baik dapat dipilih bagi kemerdekaan Tanah Melayu. 31 Ogos ni adalah tarikh yang dikira dalam ilmu falak, adalah tarikh yang sesuai untuk kemerdekaan kerana ada nilai-nilai keamanan. Menurut kalender Islam, dia tarikh-tarikh ni pun mempengaruhi sesuatu perkara. Jadi dia ada ilmu astronomi ataupun ilmu falak yang boleh mengira tentang tarikh-tarikh ini berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak berlaku mereka pertigaan 1 Ogos 1957, menurut Syekh Abdul Fahim, macam you nak bagi nama, bagilah nama apa pun. Tapi sebaiknya nama ini. Kan? Jadi, kalau ikut kitaran pergerakan ini, maka dia akan mengambil masa yang lama lagi lah. Dan rasanya tak kurang daripada 5 tahun kemudian, tahun 62 gitu, dalam perkiraan. So, saya kalau lihat ni, jangan terjadi di persegi macam nujum gitu. Jadi dia ada firasatnya ini. Jadi orang ulama besar, dia setiap berlaku dalam bumi ini, dia adalah tanda-tanda kebesaran ilahi, ayatullah. Jadi tanda-tanda peristiwa di mana air pasang surut, peristiwa berlakunya anak bulan, ini semua ada tanda-tanda yang dengan tanda-tanda ini kita boleh menjangkau. Dia memberi cadangan kepada Tunku Abdul Rahman, berusahalah. Ini tahun 56 ni. Pergilah bincang. Ambil 31 Ogos itu sebagai hari kemerdekaan Malaysia. InsyaAllah kita selamat. Memang betul. InsyaAllah ayah akan habaq bila masa sesuai untuk kita merdeka. Assalamualaikum Ayah Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tarikh yang sebaiknya untuk merdeka ialah 31 Ogos 1957. Kalau tak tercapai, kena tunggu lagi 5 tahun. Kami orang pemuda ni berhajat. Sekiranya Inggeris tak mau beri kemerdekaan, kami... Faham. Jangan guna cara paksa dan pertumpahan darah. Cari dulu cara baik. Kalau tak, Inggeris takkan keluar dari negara ni. Encik Sadun cintakan tanah air. Apa saja yang kita semua lakukan kerana cintakan tanah air. Jadi, dahulukan langkah yang tidak melibatkan kesusahan pada rakyat. InsyaAllah. Bila sudah merdeka, jangan pula ada pemimpin-pemimpin yang mengaut keuntungan di belakang rakyat jelata. Syekh Abdullah Fahim pernah menyebut dalam bahasa Arab Am Khir Atana, iaitu tahun baik datang kepada kita. Sebagai seorang ahli falak yang banyak menggunakan angka dalam kiraannya, menurut hitungan abjad, ungkapan tersebut mengandungi angka-angka berjumlah 1374 Hijrah bersamaan dengan tahun 1954 Masihi. Ini bermakna bahawa beliau telah pun mengetahui bahawa kemerdekaan itu sebenarnya telah tercapai pada tarikh 1954. Hanya perasmian dan pengisytiharannya sahaja yang dilakukan pada tahun 1957. Bahkan Syekh Abdullah Fahim turut meramalkan bahawa 5 tahun selepas Tanah Melayu merdeka, ia akan bertukar nama. Telahan ini menjadi kenyataan apabila pada 16 September 1963 Tanah Melayu bergabung
dengan Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Walaupun ramai orang yang kagum dengan kelebihan yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Fahim, tetapi bagi beliau dan ahli keluarganya, semua itu adalah pemberian Allah kepada sesiapa jua yang dikehendakinya. Ini membuktikan bahawa martabat dan buah fikiran beliau sebagai ulama yang dihormati amat diperlukan dalam menangani sesuatu isu besar yang dihadapi oleh rakyat dan negara. Apabila Syekh Abdullah Fahim ini berperanan dalam politik pada waktu itu, dia menjadi seorang yang sangat disegani oleh semua pihak. Tidak kira agama, bangsa, darjat dan lain-lain. Bagaimana pada waktu itu Syekh Abdullah Fahim telah mampu menggabungkan kekuatan yang ada pada orang Melayu, orang Cina, orang Hindu untuk menegakkan kemerdekaan pada waktu itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar, perkara yang sangat agung pada waktu itu, iaitu Malaysia nak menuju ke arah kemerdekaan. Dan peranan Syekh Abdullah Fahim ini juga di dalam masyarakat, dia sebenarnya adalah orang yang tidak pernah berkata-kata perkara yang tidak elok atau perkara yang negatif. Dia sentiasa berkata perkara-perkara yang baik. Seperti Al-Quran mengatakan siapa saja bercakap perkara yang baik akan mendapat pahala, bercakap perkara yang buruk tak dapat apa-apa. Jadi dia mengikut perkara-perkara itu. Resam ulama yang sejati, segala kata-kata dan buah fikirannya diyakini bebas daripada sebarang kepentingan diri serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya menjadi satu kebanggaan kita apabila ada generasi Syekh Abdullah Fahim pernah mentadbir negara sebagai salah seorang pemimpin tertinggi negara. Bagi Tun Abdullah Ahmad Badawi, walaupun hanya melalui zaman kecilnya bersama-sama nenda tersayang dan tidak dapat lama bersama, setiap peristiwa penting dan kenangan manis tidak dapat beliau lupakan sebagai salah seorang cucu kesayangan Syekh Abdullah Fahim ketika itu. Dengan tok, dengan anak, dengan seorang, dengan anak, dengan cucu dia macam-macam lah, beli itu, beli ini, bagi itu, bagi ini. Itu. Jadi hubungan dia dengan saya cukup baik dan cukup mesra lah. Memang disayangi oleh datuk saya tahu lah. Jadi kita kecil tu kita tak tahu sayang tak sayang, lepas tu bila kita besar barulah orang beritahu. Begitu. Tapi dia banyak barang-barang yang ada jadi permainan. Dia rajin beli apa bagi. Apa kita tengok apa yang dia bagi, tapi dia memang orang katakan itulah cucu yang pertama. Inilah sebuah harga dan cebisan kehidupan insan. Yang datang, pastikan pergi. Seorang ulama dan nenda tercinta telah menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah berbakti pada dunia. Beliau meninggal dunia pada 27 April 1961 ketika berusia 92 tahun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah kita berdoa agar Allahyarham ditempatkan bersama-sama aulia dan syuhada di jannah selaku orang yang telah berjihad dengan ilmu di dunia ini. 27 April 1961, pada masa itu saya masih belajar di sekolah tersebut. Waktu pagi dalam pukul 8 lebih melihat dia sudah tiada lagi. Jadi selepas tu hebohlah masuk dalam radio Malaysia dan sebagainya, dan
semasa nak mengkebumikan dia tu tak diusung, jadi kita tadah dengan tangan, jadi tolak dengan tangan saja sampai ke kubur. Jadi kubur pun tak jauh daripada rumahnya. Ramai, yang agak saya ada paling ramai, termasuk ada juga kerabat di Raja Perak datang menziarahi beliau. Saya ada di hospital. Saya ada di hospital, jadi yalah tahulah tu meninggal, menangis lah. Tapi saya di hospital masa tu, dan saya pun tak balik ke hospital 5 tahun tu. Jadi ingatan saya ni adalah ingatan dia yang saya kenal dan saya rupa dia pun tahu, cakap dia pun saya tahu. Ingatan saya tu adalah satu ingatan yang baik. Namun, pemergian Syekh Abdullah Fahim bukan pemergian yang biasa. Sumbangannya pada negara telah mencerminkan betapa nilai kemerdekaan itu harus dijiwai dengan ilmu dan luhurnya jiwa beragama dalam setiap diri umat Islam di Malaysia. Legasi kemerdekaan yang telah beliau tinggalkan kini adalah wajah-wajah anak bangsa yang akan terus mengekalkan kemerdekaan dengan penuh bermaruah dan akan setia dengan sinarnya jauh hari kemerdekaan ini. Saya menghendaki bahawa orang-orang Malaysia ini hendaklah bersatu padu, jangan bergaduh, jangan berpecah, kerana kita sudah lihat negeri-negeri yang bergaduh, berpecah, merosakkan negara itu sendiri. Kita hendaklah sama-sama bekerjasama membangun untuk Malaysia masa akan datang. Selagi kita ada kodrat, selagi kita ada peluang, rebutlah peluang-peluang yang sebagaimana saya katakan tadi. Belajar, terus belajar dan bersatulah. Kerana dengan bersatu itu sahajalah yang boleh menolak segala gejala-gejala. Apa yang kita fahamkan, tanah air kita sekarang sedang menghadapi bermacam-macam gejala yang akan menjatuhkan kita. Itu harapan dan doa serta permintaan saya kepada nasi-nasi. Pandanglah kemerdekaan itu satu rahmat yang dianugerahi oleh Tuhan untuk bangsa kita. Kalau tidak, kita akan dijajah sehingga sekarang. Dan bagi generasi ini, dia tak tahu bagaimana duduk dalam suasana penjajahan. Saya merasa duduk dalam suasana penjajahan. Apa yang kita buat semua ada halangan, ada terhad. Sekarang kita bebas, tapi had tu ada batasnya, ada peraturannya, ada undang-undang. Kita ikut lunah-lunah itu supaya elemen-elemen untuk mencapai kejayaan, cita-cita impian kita akan tercapai, insya-Allah. Saya ingin meletakkan kebebasan atau kemerdekaan itu mestilah dilandaskan kepada hukum syariat. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu ma illam tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Tidak akan sesat umat manusia ini selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping kita menyambut kemerdekaan, kebebasan, tetapi ingat kebebasan itu landasannya ialah Al-Quran, landasan dia As-Sunnah. Kita tidak boleh berpoya-poya, kita tidak boleh melakukan perkara yang melanggar syariat. Dan sebagai mudir di Madrasah Idrisiah, perkara ini kita lakukan mengikut syariat. Kita sangat bangga kerana Syekh Abdullah Fahim adalah orang yang meletakkan tarikh kemerdekaan itu. Jadi di sini kita menyambutnya dengan penuh keinsafan, dengan penuh tadabbur kepada Al-Quran supaya kita dapat menjadi insan yang lebih baik. Perjuangan yang telah diperjuangkan oleh orang dulu ini kita mesti meneruskan. Sebab dalam perjuangan ini dia tidak ada yang temu. Sama ada kita menang atau kita kalah. Sama ada kita menguasai atau kita dikuasai. Sama ada kita memimpin atau karena kemajuan atau kita dipimpin orang pada hari ini. So kita kena pilih yang mana. Dan Islam mengajar kita menjadi pemimpin. Kita yang melakukan perubahan. So yang lepas mereka dengan segala amal bakti mereka,
yang hari ini kita yang perlu berusaha untuk ini. Pada saya, Syekh Abdul Fahim adalah jauhari kepada kemerdekaan negara kita. Saya, kemerdekaan ini adalah satu perkara yang sentiasa memberi semangat kepada saya. Sentiasa memberi semangat kepada saya kerana kita menghargai kemerdekaan itu. Dan kalau kemerdekaan ini menjadi satu penghargaan kepada kita, maka perjuangan kita itu adalah satu perjuangan yang kita tidak boleh lupa dan kita tak ketepikan, tapi sentiasa dalam hati kita dan sentiasa ingin untuk memastikan apa yang kita hendaki, apa yang kejayaan kita hendak capaikan itu mesti ada pada kita. Dia ingin mendengar, dia nak tahu bahawasanya kemerdekaan itu adalah arti yang mesti kita pegang kuat dan menjadi satu mengatakan sebagai satu semangat yang mesti ada pada kita. Kalau dah tidak ada semangat, kita dah hilang, maka kemerdekaan itu tidak ada makna pada kita langsung. Saya ingin kemerdekaan itu diteruskan dan dijayakan demi masa depan negara, bangsa dan tanah air.